Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. Semalam ni macam biasa Zul akan buat review market di CoinMarketCap dan juga sedikit technical analysis untuk kita tengok ke mana ke arah pergerakan market. So malam ni Zul ada suatu data yang penting untuk share ke anda. So siapa yang mencari position buy sebenarnya terutama di Bitcoin, malam ni Zul akan tunjukkan position buy, and seperti belum buy ni pun Zul akan buy juga sebenarnya kalau berlaku. So nanti Zul akan tunjukkan di chat dan kenapa seperti itulah good position untuk buy. Sebab apa bagi Zul sebenarnya kalau kita melakukan kejatuhan, dia ada hanya dua position buy saja yang Zul akan monitor. Yang first yang Zul share malam ni, kemudian yang second tu adalah seperti last buy. Kalau drop lagi bawah tu meaning tak ada lagi sebarang position buy until kita reach 30k ataupun 29k kita punya support di bawah. So apa pun malam ni Zul akan tunjukkan itu. Betul-betul kita pergi ke CoinMarketCap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang dah berlaku untuk dalam tempoh 12 jam untuk hari ini. So inilah CoinMarketCap. So macam biasa kita akan review dulu secara mudah aja. Kita tengok total market. So total market ikut pagi tadi 22 trilion. So now dah 1.9. So drop sikit. Volume still lagi meningkat 115. And then kita tengok Ethereum dan BTC dominant still lagi around yang sama. So untuk summary kita akan tengok kat sini tu total market drop daripada 2 trilion ke 1.9 trilion tu 4%. Kemudian volume still lagi melakukan peningkatan tu. Sebab tu tengok expected menunjukkan total market drop, volume tinggi. So ini kita akan expect ada candle merah yang expected agak obvious lah, kita akan tengok. Dan BTC dominant ni sedikit meningkat iaitu 0.2. So harga semasa untuk malam ni, so Bitcoin berada di 43.4 tu performance untuk hari ataupun 12 jam untuk hari ni. Aku ada Bitcoin drop hampir 4%, 3.6, hampir 3.6%. Kemudian Ethereum drop 5%, kemudian BNB drop 3%. So itu link dengan kita punya kejatuhan total market daripada 2 trilion ke 1.9 trilion, iaitu expected banyak 4% dropping untuk hari ini. So itu harga semasa dropping itu ada normal. So now kita akan cari position buy. Maknanya Zul dah aim pun satu position buy ni, ikutkan di Discord Zul dah terangkan ada beberapa pattern yang dah ada info. So untuk malam ni Zul akan terangkan secara detail kenapa Zul akan buy di kawasan tu dan ke manakah next buy zone. Sekiranya kita sampai ke zone buy tu dan breakout lagi, net buy zone kat mana, dan hanya dua itu saja position buy zone untuk current price hinggalah expected. Kalau break lagi expected tu, kita akan drop sampai last support, kata another support kita, major support iaitu 30 dan 29. Nanti di chat tu akan terangkan secara detail. So untuk ni ada juga yang bertanya saya pasal SRP. So nanti saya akan buat chat pasal SRP. So guys, let's go, kita pergi ke chat. Pertama kali Zul akan pergi ke Bitcoin. So inilah Bitcoin 4 hours. So apa yang berlaku nanti ialah kita expected price untuk expected Zul dah dia hit, dia try dia punya trend line ni. Orang kata cantik dah, 3 touch pun, 1, 2, 3 kali touch expected dah berlaku rebound. So good untuk kita melakukan support tadi. So untuk yang ni maknanya itu dah terangkan pagi tadi. So now Zul nak tunjukkan satu data yang Zul jumpa untuk di expected di Bitcoin. So expected ini mungkin anda tak jumpa mana-mana. So di Bitcoin expected tu ada satu chart lagi iaitu satu BTC USD. So kat sini Zul jumpa iaitu possibility untuk reverse hand and shoulder. So inverse hand and shoulder. So inverse shoulder ni bila berlaku bawah expected, inilah kata reversal pattern untuk price tu melakukan kenaikan. So sebelum ni kita dah dapat pun confirmation iaitu daripada downtrend ke uptrend. So itulah confirmation yang expected daripada trend line. Now kita expected kita akan dapat juga confirmation untuk kata pattern iaitu reversal pattern. So macam mana Zul draw ni? So ini kalau expected apa yang berlaku, Zul hanya terangkan secara ringkas dan nanti Zul akan pergi ke BTC USD balik. So ini expected adalah point breaking ni expected bila breaking kita expected price tu sampai kawasan kita major support ni kawasan 61 dan 5 semua tu cakap. Ini adalah kawasan major resistance yang betul-betul kita perlu breakout iaitu all time high ni daripada 69 ke lower ni. Inilah kawasan 61 dan 55 adalah kawasan Zul punya major resistance yang perlu kita breakout. Sekiranya kita nak tengok Bitcoin buat high baru, dia perlu breakout box ni dulu untuk ke atas, barulah kita akan expect akan ada high baru lebih tinggi daripada 69k ataupun hampir 70k ni. So inilah kata pattern yang Zul expectkan boleh berlaku. So macam mana Zul draw ni? So ni kat ni hanyalah Zul kata second chart Zul apa second kata pair iaitu BTC USD. Kalau ikutkan Zul tengok BTC USD ni. So kalau ikutkan ini adalah Zul hanya nak monitor price saja. Sebab ni Zul mau monitor untuk kata pattern aja. So now Zul akan pergi ke major Zul punya major chart ataupun Zul punya chart yang utama iaitu BTC USDT. So kenapa Zul monitor BTC USDT? Sebab senang nanti kita nak set kita punya buy limit dan sell limit di exchange kita. So ini Zul guna pakai Bybit. So Bybit kalau anda nak lebih cantik, kalau anda beli Binance gunakan BTC USD Binance. Kalau anda di KuCoin gunakan BTC USDT di KuCoin. So kata
kat mana exchange yang anda buy tu kita expect anda boleh guna tu lebih valid lah macam tu. So ada variety tu punya exchange, ada Crypto.com, ada Binance, KuCoin, UB, tu ada semua tu. Saya expected dua major, tu hanya tukar di aku kata Bybit. Sebab apa? Bybit tu dia jarang lah buat data yang kata data fake. Saya expected ada satu candle, so candle tak tahu apakah, tahu tiba-tiba naik tiba-tiba turun. Kat kacak lain tak ada pun. So kat Bybit ni memang kata memang rare lah nak berlaku. Sebab tu dia monitor di Bybit. So ini juga ni sebenarnya Zul akan untuk hari ni Zul akan delete ni. Untuk kan ni tak perlu delete apa, tapi Zul expected Zul akan delete untuk malam ni. Nanti lepas-lepas ni Zul akan draw balik. So Zul akan delete ni. So untuk Zul monitor kat macam mana kita nak draw aku kata reverse and shoulder tu. So macam mana tu reverse shoulder dengan tepat lah, seperti kita akan paparan channel ni. Seperti channel Zul akan ambil yang bawah ni. So high yellow ni dan yellow ni kita akan linkkan dengan high di atas. So now kita akan seperti kita akan nampak price itu kata channel ni link betul-betul dengan kita punya low ini, high ini dan low ini dan high yang baru buat semalam. So now kita nampak satu channel. So channel tu untuk kegunaan apa? Channel tu untuk kita gunakan untuk aku kata prediction, untuk price akan buat pergerakan dalam channel itu. So bila dalam channel tu apa yang kita nampak? Channel tu expected Zul akan tarik ke belakang sikit. So yang ni, so Zul akan lock. So now apa kita nampak? Kita nampak adalah potential untuk berlaku head and shoulder. So head and shoulder ni Zul akan monitor, draw manual aja. So yang ni kita akan draw yang ni, aku kata left shoulder, aku kata head, kemudian right shoulder. Right shoulder ni expected dah berlaku. Now expected kita akan tunggu right and shoulder. So right shoulder ni lah yang Zul akan buy. So sama ada dua, anda boleh buy buy macam tu sedikit risiko, iaitu di kawasan ini, iaitu di right shoulder. Sama kalau ikutkan nak kata lebih cantik, iaitu anda confirmation itu bila dia berlaku saja naik ke atas breakout yang ni barulah nak buy. Itu bagi Zul untuk bagi Zul suka lebih beli bawah tu sebelum di confirmation. So ambil sedikit high risk, so high risk high return. So ini yang Zul expect akan boleh berlaku. So apa yang ada di kawasan ni? So ingat kita ada di kawasan 41 kita ataupun kita punya So kita berada di kawasan 41. So kalau ikutkan sini mencakap kita ada major support dan major resistance. Sebelum ni kita ada 30 dan 42. So kita ada berada support kita berada di 42 dan 51 lebih kurang. So sebetulnya major support major untuk horizontal. So now kita ada huge support di kawasan ni. So expected apa yang berlaku, price adalah good untuk validkan kuartal head and shoulder ni, iaitu price ni dan kawasan ni kemudian naik expected, kemudian drop untuk at least jatuh ke 42, so baru naik dan breakout. So jatuh ke sini apa yang kita nampak? Kita nampak price itu still lagi dalam channel, kemudian berada di kawasan 42. So support so adalah good opportunity untuk naik. Expected maybe akan ada drop lagi untuk malam ni ataupun untuk minggu ni sebelum dia melakukan kenaikan. So itu yang Zul expected akan boleh berlaku. Sebab tu jika expected di kawasan 41, kalau exactly price tak pasti tengok berapa, dengan ikutkan candle ni expected dalam whatever price dalam kawasan ni. So emas dalam 42k. Kalau nak selamat senang cerita, set ada dalam 42k. So mungkin ada kuartal plus minus sikit. So expected itulah good position untuk buy. So Zul juga akan buy juga Bitcoin kawasan ni. Zul expected Zul akan add untuk Bitcoin Zul banyak RM1,000 Malaysia lagi. Untuk expected Zul akan add Zul punya Bitcoin, kemudian expected average ni akan drop. Sebab apa? Zul buy below average, so meaning average ni akan drop dengan sedikit akan dropkan Zul punya average. So untuk long term bagus. So itulah kuartal zone buy untuk sekarang ni yang Zul tunggu-tunggukan, expected 42k untuk di Bitcoin. So sekiranya anda expected dengan expected ini kuartal terus bounce, ada boleh berlaku jika kalau anda nak kuartal more valid, ada expected tunggu ini breakout ni, tapi breakout ni anda beli 49 47, so lagi lambat. So Zul suka buy kawasan ni, ambil sikit risiko. Kalau drop bawah tak ada masalah, Zul akan hold, kemudian Zul akan tunggu di next buy kawasan Zul. Kat mana next buy Zul, iaitu expected macam Zul terang pagi tadi, selagi mana price tu berada 37 dan 35 ni, selagi lah ni zone buy dulu. So apa yang betul expected dia boleh berlaku juga, iaitu double bottom. So bila double bottom, expected dia akan buat je ni. So another pattern double bottom, so barulah breakout. So inilah another opportunity untuk to buy, expected untuk last buy untuk Bitcoin. So apa tu last buy untuk Bitcoin? Ini expected lah kata uptrend. Sekiranya price itu breakout ini, meaning no buy zone bagi Zul, meaning Zul akan hold semua apa yang Zul ada. Bila Zul akan hold asset, so meaning asset Zul akan negative profit, tak ada masalah, Zul akan hold. Tapi kat manakah Zul dollar cost average net, expected Zul akan tunggu di kawasan 24 ataupun
support kita yang sebelum ni, iaitu dalam kawasan 30 dan 29. So sekiranya itu berlaku, so now apakah opportunity? Itu nampak opportunity di kawasan 42, dan sekiranya price rebound, kita akan profit. Kalau breakout ke bawah, kita akan hold dan kita akan tunggu another opportunity di kawasan ni. And seperti kalau kata ada bound, good opportunity. Kalau breakout lagi tak salah, kita hold saja apa yang ada. Kemudian kita akan tunggu net support kita di kawasan 28, dan kalau lower lagi, kita akan tunggu another lower. So dalam kuartal investment ni, kita nak tengok opportunity untuk buy. Sama ada buy tu menjadi atau tidak, itu tak kata tak ada siapa yang boleh guarantee 100%. Tapi bila kita buat macam ni, itu 40, kita tahu kita buy di support. So kita buy tu expected at least 60% kita dah kuartal dalam tangan untuk profit. So another 40% ada expected boleh drop bawah. So ingat, nak invest tu, invest duit yang betul, iaitu invest duit investment, duit yang anda boleh hold untuk long term. So even tu punya current profit, current portfolio pun yang berjumlah RM50,000 Malaysia ni, tu boleh hold. Even kalau kita masuk bearish market 3 tahun pun, tu boleh hold lagi, tak masalah duit ni. So on long term, memang tahu itu akan still lagi melakukan peningkatan. So apa yang dia cakap pagi tadi, kalau price itu bawah, jangan fikirkan pasal value, fikirkan pasal collect asset sebanyak boleh untuk prepare next bulan. Kita nak beli masa itu harga jatuh. So itu cakap buy low, sell high. So masa buy low ni memang sakit, iaitu kita buy masa kita buy jatuh. Itu apa, kita tak bukan semua dip kita buy. Kita buy bila dip itu ada, kita nampak opportunity. So untuk zone, untuk Bicom ni, dia nampak dua opportunity, iaitu dua opportunity yang kita dapat, iaitu antara 42 untuk current dan juga kawasan di kawasan ini bila expected berlaku double bottom. Maybe lower sikit, antara maybe dalam 33, depend on kata. Kalau berlaku kata yang ini, iaitu double bottom, expected maybe low sikit 36, 35, tu expected, inilah expected boleh berlaku. So apa yang tu expected kan, kalau ikut ni mungkin dibuat double bottom yang sedikit high, iaitu expected double bottom yang di kawasan expected tak lebih daripada 35 ataupun tak lebih daripada 35 ke bawah. So inilah expected first opportunity dan second opportunity. So mana yang dapat tak pasti. Kalau dua-dua dapat kemudian dua fail, itulah kita panggil investment, kita risk on management. So kita tak buy masa harga tengah 35 semalam, 45 nak buy. So bukan, price tengah naik, biarkan, kita tunggu retestment. Retestment tu sama ada kata tinggi atau tidak, ataupun mungkin semalam, mungkin hari ni tak turun ke 42, pas naik 51 baru retestment. So kita tak buy kawasan ni, kita tunggu retestment baru kita buy. So kita ada support, kita ada horizontal support, kita ada banyak-banyak kata indikator boleh anda pakai. So boleh gunakan indikator yang anda kata dah terbiasa bagi zone ya. So boleh guna pattern, guna channel, guna Fibonacci. So gabungkan semua tu, anda guna RSI juga, dan expected boleh buat kuartal keputusan yang baik. So kawasan kenapa expected RM42 untuk position buy ialah disebabkan kita tengok RSI ni di 4 hours pun dah berada di 50. Expected juga selagi mana price tu berada di kawasan ni, expected kita akan melakukan uptrend, dan stok RSI juga atau momentum untuk price tu berada di oversold. So boleh betul di bawah di kawasan 60, betul-betul di lower. So, bila berlaku di lower, apa yang berlaku? Kita tengok stok RSI di kawasan ni, price naik. Kemudian expected di kawasan ni S45 bawah pun price naik. So expected untuklah adalah good position untuk di kawasan 42 tu. So itulah opportunity. So bukanlah 100% kalau buy terus naik, tapi itu sedikit risk management kita adalah consider kita buy di good position untuk kita return on investment kita. So itu yang zone nampak akan boleh berlaku. Senang kita akan expected, bilakah expected last boleh berlaku untuk prediction ni. So expected untuk kita lakukan di daily. Tu di daily kita nampak expected RSI ni kuasa berada di bawah, belum lagi kuasa di bawah. Ni kedudukan habis, expected boleh drop balik. So main drop tu expected akan drop. Kemudian stok RSI di daily aja yang menghalang expected ni expected drop sikit. Tu meaning macam expected drop di 42 tu adalah good untuk kita resting sikit daily sebelum ada good momentum balik di 4 hours untuk melakukan kenaikan. So itulah yang kata data yang Zul nak share kan, kenapa Zul expected akan good position buy untuk Zul. Maknanya untuk di Bicom sendiri hanya ada dua good position buy, iaitu tu nampak sangatlah di 42 dan juga di kawasan amount dalam 36 dan 35. So untuk more tepat ataupun more data untuk confirmation untuk anda buy, kita tengok untuk di daily. So di daily ni sekiranya price masa tu drop sampai kawasan ni, kemudian sekiranya anda nampak candle body close below trend line ini, so ini anda patut buy ke tak? Mungkin anda tak set limit, anda tengok bangun-bangun pagi besok, kita tengok daily candle dah kuartal berada bawah ni, dah close body tu bawah kuartal channel ni. Sekiranya body candle channel ni, so jangan buy di kawasan tu. Kalau ada dah
Kalau anda dah buy limit tak masalah, kita hold saja. Tapi kalau anda tak belum set lagi buy limit tak masalah, anda biarkan saja. Expected kata kita akan tunggu net kawasan buy. So sekiranya siapa yang tak kata mungkin tak buy limit kawasan 42, kemudian daily candle ke bawah ni, so expected kita boleh tunggu di kawasan ni. So tak perlu beli kawasan ni, anda perlu di kawasan ni. So bergantung anda punya strategi. Bagi Zul akan suka tengok aku kata daily punya confirmation. So contoh kat sini kita tengok expected ni. So kita expected boleh drop lagi. So drop sampai mana, kita expected mungkin expected yang ini kita akan nampak untuk RSI 4 hours mungkin drop sampai kawasan ni. So expect dalam 38 drop sikit bawah 50, hanya sikit untuk momentum. So ini expected price akan drop. So untuk commission tu expected kita akan dah strong sampai kawasan tu untuk melakukan bounce. So untuk ni mungkin untuk contender hari Jumaat Sabtu Ahad mungkin tak nampak untuk berlaku hari ni. Hari ni mungkin kita akan nampak hanya sideways je. Jumaat ni Sabtu Ahad sideways atas kawasan ni. Minggu depan barulah Zul expectkan kita akan ada nampak pergerakan ke 42. So expected minggu depan baru Agu macam apa pun, masa tu tak pasti, tapi itulah pergerakan yang Zul nantikan untuk Bitcoin. So untuk kali ni Bitcoin tu memang expected si bullish lagi, expected ada kata downtrend pada uptrend. Kemudian kita ada juga kata yang nampak ni iaitu potential untuk head and shoulder ataupun reversal head and shoulder, ataupun kita panggil inverse head shoulder. Inverse shoulder adalah kata pattern untuk menunjukkan price itu melakukan perubahan daripada downtrend ke uptrend. So inilah kata confirmation dari segi pattern yang kita ada, dah confirmation dari pergi trend line. So itu dua dah expected ada second confirmation. So ada good opportunity kita untuk sampai ke 51 dan 61. So guys, itulah di Bitcoin yang Zul nak sharekan. So tengok kita pergi ke XRP. Ada tanya pasal XRP tu, Zul pergi sekejap di XRP. So untuk maklum, XRP memang Zul ada 1000 coin tu, tapi Zul dah jual pun, and then Zul jual XRP tu, dah buy ke coin lain pun. So untuk XRP, adakah good position untuk buy XRP sekarang? So untuk XRP, sebenarnya XRP dah breakout satu trend line major ni, dan expected XRP sedang segerang hanya retest. Expected breakout dan retest. Okay, breakout retest. So expected kalau ikutkan pattern, kita expected price tu akan drop more ke bawah. So untuk content untuk buy lah, good position buy tak bagi Zul asal atau segi risky untuk buy. So tak apa, jika ni Bitcoin still lagi berjatuh. Kalau Bitcoin jatuh expected gagal 42, gagal di kemudian expected drop bawah, so kata ada SP still lagi boleh drop bawah. Tu tak apa untuk short term. Kalau nak kata buy juga, expected kita boleh tengok monitor, nanti dia akan tunjukkan satu. Lama tak tengok chart kita XRP ni. So nanti dia akan buatkan yang ni, swing high to swing low. Swing high to low. So ikutkan berdasar ni, ikutkan long term, yes, consider bullish. Sebab apa, kita swing high to swing low to swing high, kita dapat support ni. So minus support kita expected ni, major support Bitcoin adalah ni. So inilah major Bitcoin iaitu 1.4 ke 0.8 adalah major support. So expected untuk XRP sekarang berada di bawah major support. So kita ada minor support daripada high yang atas, kemudian daripada high dan low ini kita ada kata kita punya support. Sekejap, kita tarik balik. So daripada low ini ke high ini, kita akan dapat kita punya support yang Zul draw ni, iaitu kawasan minor box yang kecil ini. So now expected ke manakah position price boleh berlaku untuk Ethereum. So kalau nak kata invest juga Ethereum ataupun XRP ni, expected Zul anda boleh tunggu untuk sedikit momentum bullish ataupun pattern tu ni daripada Zul draw satu channel ni. So channel ni anda boleh tunggu untuk dia breakout dulu, ataupun breakout channel ni barulah expected. So expected harga mahal sikit, tapi apapun adalah good condition, tunggu confirmation. Expected bila Bitcoin melakukan kenaikan, expected Ethereum XRP juga akan melakukan breakout, dan expected barulah good. Ini Mantan kata terbaik saja XRP masuk balik di kawasan upper trend line ni, consider good. Untuk kali ni kalau kita kan minor, kalau minor trend line pun dah consider dah breakout kita punya node, iaitu swing high ni. Untuk minor dah pun breakout, sebenarnya kita higher low ni dah pun buaya high. Now expected kalau nak entry juga, kalau nak kata memang fikir long term, ya bagi Zul memang XRP bagus untuk transaction, tapi cuma masalah SAC tu tak bagi return on investment tu untuk kata 5 years sebelum ni memang kata memang kurang lah. So expected, sebab tu Zul jual XRP Zul, lebih buy coin lain. Tapi XRP Zul still lagi buat transaction. Kalau Zul nak transfer Zul punya Luno ke Binance ke XRP, Zul akan buy XRP dan Zul transfer sana, daripada sana XRP Zul akan jual kepada USDT. So untuk kalau nak buy juga, consider boleh buy untuk long term, tapi expected under expected price berjatuh bawah lagi. So berdasarkan RSI di 4 hours, yes, berada atas 50, good. Tor RSI pun berada di bawah, good. Minute expected dia sama seperti pergerakan Bitcoin. So kalau nak buy juga, anda boleh expected boleh guna minor support ni, swing high to swing low. So kawasan ni expected boleh drop dalam 60 ataupun 70 sen. So ini yang anda boleh buy, itu kan kita ada support resistance
Yang ini, so meaning expected dia akan draw satu horizontal support. So satu horizontal support kawasan ni, tu betul-betul kawasan tu expected 75 sen anda boleh continuation buy. So sekiranya Bitcoin drop ke kawasan 42, tu expected kuartal XRP juga akan drop dalam kawasan 75 ke 70. So even kalau ni anda buy lah seperti ni, kalau last resistance kita, so expected kena anda boleh tunggu di kawasan 75 dan 60. So expected itu yang boleh tunggu. Tapi yang terbaik jika anda XRP ni, kalau nak buy, anda buy saja untuk long term. Sebab apa? Long term adalah good untuk SRP. Tapi jika untuk long term pun return investmentnya memang sedikit. So kalau anda kata dah ada investment untuk anda buy macam tu buy di kawasan tu punya average tu 1.3, price naik sikit tu dalam $1 tu jual tu semua 1000 coin tu, anda invest ke lain. Now yang invest tu dah make more profit daripada SRP. So untuk anda holding, kalau anda minat tapi tak kalah, boleh buy tapi fikirkan untuk long term. So kalau anda fikir untuk long term, now SRP berada ke mana, SRP drop sebenarnya ikutkan price daripada original price ataupun daripada dia punya tahun 2017. Ingat 2017 juga kata return on investment ni memang kata tak berbaloi untuk kita invest untuk currently. So 78% drop. So 78% aku kata invest 5 kata daripada 17, aku kata return investment tu memang amat sedikit. So bagi tu anda invest more kepada coin lain. Tapi kalau anda yakin dengan SRP, boleh simpan untuk sekarang ni, untuk short term lah. Aku kata be 1 year. Untuk currently tengok di daily pun lebih kurang macam sama di Bitcoin ya, pergerakan RSI dia. Tapi di 4 hours, yes, untuk short term mungkin anda boleh buy kawasan ni. Bila Bitcoin reach sampai 60, anda boleh lock anda punya SRP. So guys, rasa itu saja untuk malam ni. So siapa yang komen ni, thank you. Nanti tu akan balaskan. So nanti tu akan cuba buat kata lain-lain. Kalau anda nak request cara anda, boleh di request kat komen, nanti tu akan try buatkan. So guys, rasa itu saja untuk malam ni. So pun good untuk pergerakan Bitcoin tu expected minggu ni, satu Jumaat satu Ahad ni mungkin kita tengok kita sideways saja. Kemudian untuk minggu depan probably kita akan tengok touch untuk 42, kemudian di 42 tu akan buy Bitcoin sedikit sebanyak RM1000 untuk edit tu punya asset. So apapun kalau nak dapat info tu, macam join YouTube membership. Join YouTube membership, kemudian anda klik button join membership ni, kemudian after buat transaction anda klik membership tu ada kan link ke Discord. So dalam link Discord ni tu dah share pun, ikutkan head and shoulder tu, inverse and shoulder tu, dan Discord channel tu dah dapat makluman tu lebih awal daripada orang kata untuk review yang anda tengok review ni. Aku kata YouTube membership dalam Discord channel dapat lebih awal maklumat itu. Dan bila Zo buy, bila Zo share juga, Zo share kan dalam tu punya kata Discord channel. So guys, itu saja guys. Tak nak kontrol suara dah sebab nak batuk. So guys, itu saja untuk malam ni. Please like, please subscribe, share kepada kalian. So jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye.